Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Hampir 1,400 tahanan Palestin di penjara Israel merancang melancarkan mogok lapar Jumaat ini. Ia bagi membantah situasi di penjara yang semakin buruk sejak kes 6 tahanan melarikan diri dari penjara di utara Israel minggu lalu. Menurut Ketua Suruhanjaya Tahanan Pihak Berkuasa Palestin, Kadri Abu Bakar, keadaan di penjara semakin buruk apabila tahanan mencetuskan kebakaran di beberapa penjara. Ketika ini terdapat lebih 4,000 penduduk Palestin yang ditahan di penjara Israel. Amerika Syarikat telah membawa keluar hampir 500 anggota tentera dan orang awam Afghanistan dari Uzbekistan. Menurut jurucakap Kedutaan Amerika, pihaknya telah memindahkan 494 orang dari lapangan terbang Termez, selatan negara itu. Pemindahan tersebut selesai Isnin lalu. Perkara itu turut disahkan jurucakap Kementerian Luar Uzbekistan, Yusuf Kabulzanov. Katanya semua pelarian Afghanistan telah meninggalkan negara bekas Kesatuan Soviet itu, namun tidak menyatakan jumlah sebenar mereka yang dipindahkan. Bagaimanapun, Kedutaan Afghanistan bulan lalu melaporkan lebih 1,500 rakyat Afghanistan dipercayai masuki Uzbekistan secara haram setelah Taliban menguasai wilayah utara Mazar-al-Sharif pertengahan bulan lalu. Dalam perkembangan lain, gelombang baharu penularan COVID-19 di Amerika Syarikat yang dipacu oleh varian Delta akan mencapai kemuncak tidak lama lagi. Bagaimanapun, pakar memberi amaran semua pihak tidak harus cepat berpuas hati. Virus itu akan terus menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia untuk beberapa tahun lagi. Pakar penjagaan kritikal COVID-19 yang juga profesor dalam perubatan kecemasan di Universiti Johns Hopkins, Bati Sanotti, melihat senario yang berlaku di negara itu menyamai keadaan buruk di India. Purata kes harian dalam tempoh 7 hari di negara berkenaan mencecah 172,000 pada Isnin, paras tertinggi yang pernah direkodkan. Kes kematian harian pula mencecah lebih 1,800 kes dan lebih 100,000 pesakit COVID-19 masih dirawat di hospital. Colombia mula menguatkuasakan dasar percukaian baharu yang mendapat bantahan banyak pihak sehingga mencetuskan tunjuk perasaan anti kerajaan. Dasar yang dikenali sebagai Undang-Undang Pelaburan Sosial itu ditandatangani Presiden Ivan Duque pada Selasa. Matlamatnya untuk merangi kemiskinan di negara yang teruk terjejas akibat COVID-19 itu. Ia disasar mengutip lebih 15 juta peso dan memanfaatkan hampir 29 juta penduduk. Ini menerusi pemberian bantuan sosial kepada hampir 14 juta rakyat, pendidikan percuma di universiti untuk golongan muda daripada keluarga miskin, mewujudkan 350,000 peluang pekerjaan kepada wanita dan menyediakan bantuan kewangan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Ketika ini, kira-kira 42% rakyat negara itu dibelenggu kemiskinan dan lebih 16% menganggur. Beralih ke perkembangan sukan. Bola sepak Liga Juara Eropah. Chelsea mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Zenit St. Petersburg dalam aksi kumpulan Hitch. Gol tunggal perlawanan dijaringkan oleh Romelu Lukaku pada minit ke-69. Dalam satu lagi aksi, Juventus kalahkan Malmo 3-0. Saingan kumpulan E pula menyaksikan Barcelona tewas 0-3 kepada Bayern Munich. Satu gol dijaringkan Thomas Müller pada minit ke-34. Dua lagi gol disumbangkan Robert Lewandowski pada minit ke-56 dan 85. Dalam aksi kumpulan F pula, klub Switzerland BRC Young Boys membuat kejutan apabila menewaskan Manchester United 2-1. Meskipun MU terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Cristiano Ronaldo pada minit ke-13, Young Boys bangkit menyamakan kedudukan menerusi Momi Ngamalu pada minit ke-66. Jordan Sembacu kemudiannya mengesahkan kemenangan Young Boys menerusi gol pada masa kecederaan. Dahulu MU terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Wan-Bissaka dilayangkan kad merah pada minit ke-35 kerana melakukan terjaan keras kepada pemain Young Boys Martins. Sementara itu, penyandang juara Liga Juara Asia Ulsan Hyundai melangkah ke suku akhir selepas menewaskan Kawasaki Frontale menerusi penentuan sepakan penalti 3-2. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan selepas tamat masa perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hasan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.